Saya nak accept. Mida. Ya. Tadi Mida cakap buat balap buat apa? Ni UPS, trial UPS tu. Oh, trial UPS. Malam esok. Nanti saya remind lagi sekali lah. Nanti saya akan send dia punya macam iklan tu. Ya? Okay. Masa dia apa semua lah. Nanti saya remind lagi sekali. Sebab saya dah hantar minggu lepas kot. Tapi yelah kan dah lama. So maybe you all tak, yelah dah lah banyak benda kan. So nanti saya akan remind lagi sekali ya. Macam tu. Boleh Okay, madam. Okay. So untuk kelas hari ni kita akan bincang tutorial sambung tutorial lah ya. So kita dah bincang sampai number 1, 6 to 7 yang gitu Number 3 dah ke? Belum kan? Number 3 ni saya rasa belum lagi, kita tak bincang lagi. Alright, mari kita lihat soalan number 3. Okay. Ada yang baru masuk. Okay. Okay. Mari kita lihat untuk soalan number 3. Hopefully habislah hari ni ya. Okay, untuk soalan number 3 ni. Okay. Kenapa dia macam ni? Oh, saya terbalik. Okay, which of the following statement is not true about 2 liter 0.1 molar ni? So dia kata, this solution contains 0.2 moles calcium phosphate. Ya, betul ke tak ni? Jadi macam mana nak kira how to calculate the mole of calcium phosphate? Ada yang baru masuk, dengar tu baru masuk. Okay, macam nak kira mole dia? So kita pakai formula MV over 1000 lah. So ataupun MV sajalah. Mole. Okay, calcium phosphate. Okay, jangan lupa nama benda ni tau. Yang ni calcium, yang ni phosphate lah ya. Anion dia adalah polyatomic anion phosphate lah ya, calcium phosphate ya. So the name is calcium phosphate. Jangan lupalah ya. Ini masuk dalam soalan UPS nanti ya, nama of the salt lah ya. Okay, jadi if you want to calculate the mole of calcium phosphate, then macam mana kita nak buat? If you can use formula either MV ataupun MV over 1000. Tapi saya rasa ini lebih susah pakai MV sajalah. So kita ada M V sebab dia bagi dia punya volume tu dah already in liter lah. So kita ada 0.1 times 2. So kita ada 0.2 mole calcium phosphate. Okay, kita ada 0.2 mole calcium. Which of the following is not true dia katakan. Jadi ini betul. Jadi that is not the answer lah ya. Okay. This solution contains 0.8 mole of oxygen atom. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok di sini, kita buat perkadaran dengan oxygen atom lah ya. Okay. Kalau kita tengok 1 mole calcium phosphate. Okay. Dia ada sebanyak how many mole of oxygen tu? Dia akan ada sebanyak 8 mole oxygen atom. Betul? Ini 2 kali 4 lah. Dalam ni kan. Kali 2 lah. Phosphate ion ada 4 ion oksigen. Sebab ada 2. Ada yang masuk. Okay. Jadi kalau kita tengok di situ 1 mole calcium phosphate ada 8 mole oxygen atom. So if you have mole of calcium phosphate tadi adalah 0.2 mole calcium phosphate. Ni calcium phosphate lah ya. How many moles of oxygen yang kita ada? Double lah, betul tak? 1 nak jadi 8, then you have to multiply with 8 lah. So
if you have 0.2 ni pun kena multiply dengan 8 juga. So kita akan dapat 1.6 mol oxygen atom. Tapi kat sini dia kata ada 0.8 mol of oxygen atom sahaja. Maksudnya ini salah lah. Kan? Okay. Jadi kita tengok je lah jawapan yang lain tu ya. Okay. 1 liter of this solution produce 0.3 mol of calcium ion. Jadi kalau dikata kalau 1 liter, okay, kita kira lah mol untuk calcium phosphate. Yang ni kalau tak, ni complicated sikit tau. Ya. Kalau rasa macam apa, tak faham, stopkan saya ya. Jadi untuk 1 liter ni mol calcium phosphate berapa? 1 liter kita ada M kali V je lah kan. Jadi kita ada 0.1 times 1. Kita ada sebanyak 0.1 mol calcium phosphate. Kita ada sebanyak 0.1 calcium phosphate lah. Jadi kalau kita tengok di sini, okay, 0.1 mol. Jadi kalau kita tengok 1 mol, okay, 1 mol calcium phosphate, bagi faham tau ya. Okay, kita ada sebanyak 3 mol calcium ion. Kita ada 3 mol calcium ion lah dalam garam ni. 1 mol calcium phosphate ada 3 mol calcium ion. Calcium ion. Okay. 1 plus. Maksudnya tu lah. 1 mol calcium phosphate ada 3 mol calcium ion. Kalau kamu ada sebanyak 0.1, 0.1 mol calcium phosphate, mestilah ada 0.3 mol calcium ion lah. Maksudnya this is correct lah. Betul ke? Faham tak? Faham. Ya. Saya nak padam yang atas ni sebab dah banyak sangat dah terselabut pula. Ada yang baru masuk. Nanti you all kena pakai email MOE tau kalau nak jawab tu ya. Jadi tak boleh pakai email Gmail gitu lah ya. Ada yang baru masuk. Okay. Lepas tu last one dia kata kat sini 500 ml of this solution contain 6.02 times phosphorus atom. Jadi sekarang kita kena kira mol calcium phosphate untuk 500 ni untuk 500 ml. Jadi sekarang berapa mol dia? 0.1 times 0.5 lah. Kita tukarkan dia kepada liter. So that you will get 0.05 mol calcium phosphate. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok 1 mol calcium phosphate dia equivalent to how many moles of phosphorus? Dia nak phosphorus atom, kita ada sebanyak 2 mol phosphorus atom. Sebab 2 kat sini lah. Kan darab 2 kat sini. Jadi if you have 0.05 mol calcium phosphate, then you will have 0. Ni darab 2 kan. Yang ni saya tak ajar dah perkadaran tau. Dari awal-awal dulu je saya ajar perkadaran. Kalau saya kata ini 0.1 mol, faham tak? 0.1 mol phosphorus. Ini faham tak macam mana kamu dapat ni? Faham. Faham ya? Sekarang saya tak ajar dah tau. Dulu saya ajar lah. 1 tangan. Berapa jari? 5 jari. 5 jari. 5 jari. Okay. So, saya tak ajar dah yang tu.
Yang ni sebab saya assume you all dah tahulah macam mana perkadaran tu. Boleh ke? Ataupun yang ada yang masih memerlukan bimbingan yang tu, boleh je saya ajar. Don't worry. Ya, saya akan ajar bagi kamu faham. Ya. Jangan takut nak cakap kamu tak faham lagi. No problem. Memang bagi saya rajin tu penting. Ya. Ada orang yang cepat, ada orang yang lambat. Kalau saya dulu memang saya slow pick up. Saya slow, sangat slow, lambat je kan. Macam tu. Jadi saya faham perasaan yang agak lambat sikit lah kan. Macam tu. Kalau husband saya tu jenis laju. Ajar sikit je, dah faham dah meluat aku kan. Tapi biarlah dia dengan dia punya cerita lah. Saya dengan cerita saya. Macam tu. Jadi jangan malu nak tanya tau. Jangan malu nak tanya. Setiap orang Allah bagi rezeki yang berlainan. Kalau kita naik Lamborghini pergi KL, sampai KL juga. Kalau kita naik Viva pergi KL, sampai KL juga. Jangan takutlah ya. Memang kita akan tetap sampai. Tapi yang penting kita kayuh pelan-pelan lah ya. Jangan malu nak tanya. Tapi yang ni saya tak ajar dah sekarang. Saya assume kamu tahulah ya. Okey, kalau tak faham juga tanya. Jangan bimbang. Ni pun samalah. Ini ceritanya tadi ya. Yang atas tu yang masuk lambat sikit tu ya. Yang ada hal apa benda. Yang ni ya. Okey, jadi sekarang kalau kita ada 0.1 mol phosphorus, dia nak bilangan atom. Kat sini refer balik pada soalan ni. Okey, berapakah bilangan atom? So number of phosphorus kita ada 0.1 darabkan dengan Avogadro number lah. So kita akan dapat 6.02 times 10 power of 22 phosphorus atom. So dapatlah jawapan dia. Maksudnya ini pun betul, ini pun betul. B dia yang salah lah. Yang tak betul adalah A. Macam tu. Boleh salin. Saya nak ambil ada student masuk. Okey. Ya. Okey, boleh salin. Jenuh nak padam ni. Okey dah. Okey. So saya erase. Saya nak padam lah ya. Okey. Saya rasa saya kena maksudnya tadi yang salah ialah apa tadi lupa lah. Dah padam dah pula. Apa tadi yang salah Apa ni? B. B yang salah lah. So the answer is B lah ya. Answer is B. Okay. Kena pakai pen ni. Banyak. Bila masuk objektif ni calculation dia macam pelik lah. Dia banyak kefahaman. Ada calculation, ada kefahaman. Tu yang saya risau soalan objektif tu. Ya. Kamu kena belajar lah ya. So sebab esok kita ada UPS dah. Jangan lambat-lambat dah belajar ya. Jangan lambat-lambat dah faham ya. Okay. Esok kalkulator bawa sebab masa kita limit tau. Masa kita kalau tak salah saya dia buat dalam 40 minit. Nak setting lagi ambil masa 10 minit dah yang tu. Ya. Jadi kalkulator pun semua duduk siap-siap lah kat kamu dengan kamu ya. Lepas tu kertas. Betul-betul jawab soalan objektif kan. Tapi dia sebenarnya bukan objektif saja tau. Dia ada calculation. So letak kertas siap-siap, kalkulator kena letak siap-siap lah kat tepi. Nanti jangan buang masa lah. Ya. Takut nanti kamu tak cukup masa. Sebab kita memang limit memang 40 minit je kalau tak salah saya lah. Ya. Okay. So kita teruskan dengan soalan nombor 8. Ya. Okay. Sekarang cuba tengok soalan nombor 8 tu. How many hydrogen atom are there in 52
55.2 gram ammonium sulfate. Ya. Sekejap ya, saya ambil. Okay. Jadi sekarang dia nak berapa banyakkah hydrogen atom. Okay. So kita kena buat perkadaran di antara ammonium sulfate dengan hydrogen lah macam tu ya. Jadi apa kita buat sekarang, you have to calculate mole of ammonium sulfide ni. So jadi pertamanya apa yang kamu buat, you have to calculate mole of ammonium sulfide. So mole of ammonium sulfide kita ada mass dividekan dengan molar mass lah. Molar mass dia yang ni kita ada 14, hidrogen 1, 32, oksigen 16. Kamu kira lah tu, saya dah kira dah. Saya dapat 11.6 gram ya. So saya akan dapat 0. Berapa tu ya? Okay, saya dapat 0.47 mol. Ni ada lagi lah tapi saya tak ambil banyak lah ya. 0.47 mol ammonium sulfide ya. Jadi lepas tu kita boleh buat perkadaran. 1 mol ammonium sulfide. Okay, ada sebanyak. Okay. Kalau kita tengok di sini, kita nak hidrogen kan. Kita ada 8 mol of hydrogen atom lah. 1 mol ammonium sulfide. Ya. Okay. Jadi if you have 0.47 mol ammonium sulfide, so mol hydrogen yang kita akan dapat ialah kat situ kali dengan 8, so that you will get 3.8. Betul? Pandai. 3.8 mol hydrogen. Jadi bukan ni lagi jawapan dia. Dia nak berapakah bilangan atom kan. Jadi kita dah ada mol hydrogen atom. Jadi number of hydrogen atom, mol dia darab dengan Avogadro number lah. So darab dengan 0.6.2 times 10 power of 23. So that you will get the answer is C 2.292. Boleh salin. Madam, Ya. ammonium sulfide tu kan SO4 ke SO3? Sulfide. Sulfide sebab sekejap ya, saya pakai pin lah, senang nak padam. Sebab kat soalan tu dia tulis SO3 kan? Sulfide. Sekejap ya, saya pakai pin. Sekejap ya, dia tulis cari pin. Sekejap ya. Pin mana? Senang padam. Juga kan. Pin senang padam, ini jenuh nak padam. Uyo, balak masuk kelas. Apa? Tak ada orang buat. Ada apa? Ada apa? Tak ada. Boleh minta. Okay. Ammonium sulfide ke sulfate kan? Okay. Dia macam ni. Ingat tak ion SO4 minus ni adalah ion sulfate. Ion sulfate. Kalau SO3 minus, ini adalah sulfide. Ini kita buat revision sekali lah ya. Okay. Jadi ammonium ion adalah NH4 plus. Ni tak payah bubuh apa? Tak payah bubuh comma bracket pun boleh ni sebenarnya. Senang nak padam. Okay. So, ni adalah ion ammonium. Ion ammonium ni ada satu charge je. Okay, ion ammonium charge dia positif 1 lah. Jadi dia tanya tadi ammonium sulfide kan. Jadi yang ini kena darab 2 lah sebab ini charge dia 2 minus. So kita ada
NH4 kubur 2 lah. Sebab cas dia 1 kan, nak balancekan cas dengan SO sulfide ni. Jadi betul ke tak ke soalan tu soalan tak sama dengan saya? Okey ke tak okey soalan tu? Tengok betul kan? Ammonium sulfide. Betul lah. Macam itulah cerita dia, ya. Ni lah tadi. Ya, kena ingat balik lah ya, yang kita dah pernah belajar lah nama-nama garam ni ya. Nama molekul tu ya. Okey, seterusnya mari kita lihat Allah Akbar. Mari kita lihat untuk saya cuba. Okey. Tengok soalan nombor 9 pula. Tengok soalan nombor 9. Okey. Soalan nombor 9. Alhamdulillah. Saya duduk kat bilik belakang memanglah sebersih. Kat luar okey. Bilik ni jarang masuk sebenarnya. Dia habuk. Tak siapa peduli ya. Dia office saya pula. Okey. Tengok soalan nombor 9 ya. Okey. Kata kat situ aluminium hydroxide is one of the component in the gastric pill. Gastric pill ni dia acidic lah, perut dalam keadaan is too acidic kan. Jadi nak neutralkan acidic tu, then we have to use the aluminium hydroxide lah ya. If a person has taken 0.2 mole of aluminium hydroxide, so molecular formula for aluminium hydroxide kita ada AlOH minus AlOH3. Jadi anion yang terlibat adalah OH minus dan Al3 plus lah. Jadi OH ni we have to multiply by 3 lah sebab nak jadikan dia neutral compound. Yeah? Okay, if a person has taken 0.3 mole aluminium hydroxide, how many ion of aluminium and hydroxide? How many ion of aluminium and hydroxide are taken by the patient lah ya. Okay, jadi sekarang kalau kita tengok di sini, okay, kita tahu bahawa 1 mole 1 mole aluminium hydroxide kita ada sebanyak 1 mole Al3 plus dan juga equivalent to 3 mole okay, 3 mole OH minus ion lah. Ni one if you have 1 mole. 1 mole aluminium hydroxide. So if you have 0.2 mole aluminium hydroxide, that means kamu ada 0.2 mole Al3 plus ion. And ya? Tak dengar lah. Aluminium. Tak dah. Saya sebut. Aluminium. Saya sebut apa? Saya sebut apa? Salah kan? Tak. Betul? Medan tu aluminium. Medan. Apa? Dengar. Betul. Tak clear, tak dengar. Suara kamu tak dengar. Dan betul lah ni kan. So, if you have 0.2 mole aluminium hydroxide, then you will have 0.2 mole aluminium ion lah. Kan? And kamu ada sebanyak 0.6 mole lah ion OH minus ion. Boleh ke? Kan kamu ada macam ni lah ya. Jadi sekarang kalau kita tengok mana saya punya tadi ya? Okay. Kalau kita ada
Mana tadi? Okey, soalan dia. Ya Allah. Macam-macam kelas ni online ni kan. Ni sabar je lah Oh, macam ni je. Ya Allah ya Tuhanku. Barulah tahu. Okey. Okey. Okey, jadi sekarang how many sekarang dia nak berapakah tapi dia bagi dalam bentuk ayat macam ni. Maksudnya sekarang dia nak jumlah ion. Dia nak total ion untuk OH minus dan juga Al3 plus. Maksudnya kita ada 0.2 plus dengan 0.6. 0.2 kita ada 0.8 lah. 0.8 mol total ion untuk Al dan hydroxide ion. Jadi yang mana jawapan dia yang boleh memberikan 0.8 tu? Kita ada the answer is C. Betul tak? Betul. The answer is C lah. Faham ya? So macam tu lah cerita dia. Boleh salin? Nak salin? So, Sila. 0.6 tu dari hidrogen ya madam? 0.6 tu daripada OH minus ni. Daripada OH minus. Tengok macam mana saya boleh terconteng lagi ni. Dari sini. 0.6 ini 0.6 mol OH minus lah. Yang ini adalah mol Al3 plus. Okay dah So, kita tengok soalan seterusnya tu. Senang nak baca. Okay. Tengok soalan nombor 10. Tengok soalan nombor 10 tu. Okay. Tengok nombor 10. Calculate the number of hydrogen atom in 9.6 gram of ammonium carbonate. Ni kalau kita tengok compound ni terdiri daripada NH4 ion ammonium dan ion carbonate lah. So kalau dia nak combine menjadi molekul bersama-sama, so NH4 ini kena ada 2 CO3. Ni kita ada ammonium carbonate lah ya. Okay, jadi kalau kita tengok molar mass of ammonium carbonate ini 14. Hidrogen 1 kan. 4 times 1 lah. Lepas tu yang ni kena darab 2 lah. Lepas tu this is 12. This is 16 times 3 lah. So total dia akan dapat 96 gram per mol. Ni molar mass dia lah. Ya. Molar mass untuk ammonium carbonate. Jadi sekarang dia kata kat situ, calculate the number of hydrogen atom in 9.6 gram of ammonium carbonate. Ya. Okay. Jadi sekarang apa kita buat? Kita kira dulu mol ammonium carbonate lah. So mol ammonium carbonate okay, kita ada 9.6 dividekan dengan 96. So kita dapat 0.1 mol lah. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok 1 mol ammonium carbonate. This is equivalent to, dia nak hydrogen kan. Kita ada sebanyak 8 mol hydrogen atom.
Hydrogen atom tau. Dia bukan hydrogen molecule ke gas ke. Tau. Jadi sekarang kalau kita tengok 1 mol ammonium carbonate kat sini. 1 mol ammonium carbonate ada 8 mol hydrogen atom. Okay. Jadi sekarang if you have 0.1 mol ammonium carbonate, kamu akan ada sebanyak 0.8 mol hydrogen lah. Boleh ha? Jadi dia nak number of hydrogen atom. Jadi number of hydrogen atom, this is number of particle lah, mol. Darabkan dengan Avogadro number. Kita ada ni. So kita dapat berapa tu? The answer is apa? C. C. A. C. Answer is C lah. C. 4.82. Boleh salin. Madam, Ya. Apa? untuk soalan ni memang dia tak bagi relative atomic mass lah. Sebab ini adalah soalan latihan. Dia tak bagilah. Kamu boleh rujuk. Tapi kalau dalam UPS, kamu akan diberikan. Tapi nasihat saya, jangan harap. Sebab nanti kamu kena belik buka sana buka sini. Kamu sediakan siap-siap tepi kamu. Boleh tak? Buka siap-siap tepi kamu. Macam tu. Oh dia Sediakan nanti siap-siap. soalan Macam mana? dia sediakan nanti dalam soalan ke ataupun dia beza, dia macam dia bagi semua je terus. Dia bagi dalam soalan, dia bagi semua yang macam dalam buku tutorial tu. Dia bagi dalam satu mana sekejap mana saya nak cari. Maksudnya dalam soalan tu dia tak bagilah satu-satu atomic. Tak, dia tak bagi macam tu. Dia bagi semua. Lepas tu nanti kita pandailah kita pilih. Macam tu. Bagi macam dalam buku soalan yang kamu dapat tu lah. Buku semua dah dapat kan? Semua buku dah dapat. Belum, Belum. Madam. Ya Belum Allah. lagi madam. Lambatnya. Macam mana kamu nak baca? Habis yang ni, soalan ni kamu buat macam mana? Salin. Salin kat kertas. Aduh. Ingat lupa. Sedih dengar. Nak print kan banyak kan. Itulah. Sabar je lah ya. Aku tak tahu nak tolong kamu macam mana. Tak apalah, kita sama-sama sabar ya. Okay. So mari kita lihat soalan 3 dah kan. Soalan 4 lah. Soalan 4. Okay. Kita tengok soalan 4. Soalan 4 tu. Baiklah, you all ni kan bertabah belajar juga kan dalam keadaan macam ni. Ada setengah orang ni dah give up dah kan. Malas dah nak belajar. Dah tak mau dah. Alhamdulillah dapat you all kan. Baik semua. Okay, cuba tengok number 4. What is the volume of oxygen gas at STP? Okay. Which contain 1.5 times 10 power of 24 oxygen atom. Jadi sekarang kamu diberikan 1.5 times 10 power of 24 oxygen atom. Dia nak volume of oxygen gas. Jadi apa kita buat? Kena kira dulu mol oxygen atom lah. Mol oxygen atom. Mol oxygen atom kita ada 1.5 times 10 power of 24. Kan? Dividekan dengan Avogadro number lah. 6.02 times 10 power of 23. Sebab kita nak dapatkan mol. So nak dapatkan mol, kena bahagikan dengan Avogadro number. Ingat tak formula yang saya dah ajar? Okay. Daripada, sebab nanti kita nak dapatkan mol
oxygen gas. Kan? Tapi kamu diberikan data tentang oxygen atom. Jadi apa buat? Kita kira dulu mol oxygen atom lah. So kat sini kamu akan dapat berapa tu? Saya dah kira kejap. Kamu akan dapat 2.4917. Kamu dapat 2.4917 mol oxygen atom lah. Okey, jadi sekarang kita boleh buat perkadaran. 1 mol oxygen gas datangnya daripada 2 mol oxygen atom. Ni perkadaran ni boleh nampak tak ni? 1 mol oxygen atom datangnya daripada 2 mol oxygen gas. If you have 2.4917 mol oxygen atom, jadi berapa mol oxygen gas? Dia mesti separuh lah. 1, 2 nak jadi 1. Bahagi 2. Yang ni 2.4917 ni bahagi 2 juga. Dapatlah mole of oxygen gas. That is, you will get 1.2458. 1.24, mana pen saya? 1.2458 mole oxygen gas. Ni faham tak setakat ni? Boleh tak? Boleh. Boleh ya? Jadi, if you already have the mole of oxygen gas, kamu dah ada mole oxygen gas, so kita boleh mol oxygen gas dah dapat banyak ni lah. So apa yang dia nak dalam soalan tu? Dia nak volume of oxygen gas. You already have the mole of oxygen gas, kan? Kamu dah ada mole of oxygen gas sekarang. Jadi kita boleh kira volume. Volume at STP. Jadi kita ada mole darab dengan 22.4 lah, kan? Sebab kita nak dapatkan volume. Jadi kita ada volume dia 1.2458 times dengan 22.4 because this is at STP. Then answer you will get 27.9. Kan? Liter. So that the answer is B lah. Yang ni. Madam, Ya. yang 1.2458 tu macam mana dapat dia? Macam mana dapat dia macam ni? Okey, kita tengok kan. Kalau kita tengok 2 mol oxygen atom, okay, dia equivalent to 1 mol oxygen gas. Boleh tak? Ni. 2 mol oxygen atom baru boleh membentuk 1 mol oxygen gas. Yang ni faham tak? Faham. Faham kan? Jadi if you have 2, yang ni 2 nak jadi 1, apa kita buat? Divide by 2 kan? Divide. Divide by 2 lah. Jadi if you have 2.4917, ini mana kita dapat? Kita dapat daripada bilangan oxygen atom tadilah. If you have 2.4917 mol oxygen, jadi mestilah mol oxygen gas separuh. Sama ikut perkadaran yang ni. So bahagi 2 jugalah. Boleh tak? Boleh, madam. Boleh. Alright. Jadi kita dapatlah banyak ni mol oxygen gas. Dah dapat mol oxygen gas, dia suruh kira volume, kan? So nak kira, nak tukar daripada mol kepada volume, kita kena darab dengan 22.4. Dapatlah 27.9. That is, the answer is 28 lah, macam tu. Dia round off kan? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay. So, ambil boleh ya. Okay, now we proceed to number 4 pula. Number 5. Okay, proceed to number 5. Okay, so. Ni senang nak baca.
Okay. Mari kita lihat untuk number 5. Okay. Kita ada how many hydrogen atom are there in 0.03 mol ammonium nitrate? Okay, jadi ammonium, ion ammonium adalah ion NH4+ kan? Ion nitrate macam mana? Ni kena tengok balik lah. Positive 1 dengan negative 1. Jadi tak payah darab-darab berapa lah. So formula untuk ammonium nitrate adalah NH4 NO3. Inilah formula untuk ammonium nitrate. Jadi sekarang kalau kita tengok dari segi perkadaran 1 mol 1 mol ammonium nitrate, okay, dia ada sebanyak how many hydrogen? Dia tanya hydrogen kan? Jadi kita ada sebanyak 4 mol hydrogen atom. So if you have 0.03 mol ammonium nitrate, then how many mol of hydrogen atom? Jadi 1 nak jadi 4 kena darab 4 lah. So 0.03 kena darab 4 juga. So kita dapat 0.12 mol hydrogen atom. Jadi sekarang bukan dia nak tanya mol hydrogen atom tapi dia nak tanya bilangan. So kalau nak kira number of particle, number of hydrogen atom, kita sudah ada mol. Apa kita buat? Darabkan dengan Avogadro number lah. So kamu dapat berapa tu? 0.12 darab dengan ni dapat apa? Saya dah kira. 7.2. 7.22. 7.22 times 10 power of 22. Hydrogen atom. Itulah. Okay, boleh salin ya. Alright. Tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya ni sama dengan sorry. Dah tahu dah. Okey. Soalan ni sama dengan soalan nombor 3 tadi. Kan? So tak payah tengok lah ya. Kita tengok soalan seterusnya tu. Number 12. Ya. Number 12. Dah besar. Ni besar dia punya ruang. Senang saya nak tulis. Soalan number 12. Okay. Kamu ada, number 12 tu, kamu ada, okay, suatu NaOH solution. Okay, concentration dia adalah 6 molar. Volume dia adalah 10 cm3. Okay. Kamu nak kena tambah air. Kamu kena tambah H2O. Tambah H2O lah. Okay. Supaya nanti dia bertukar daripada 6 molar, dia tukar jadi 0.3 molar. Macam tu. Dia nak concentration dia jadi rendah. Jadi kita boleh pakai formula M1 V1 equal to M2 V2. Kita kena kira volume. Berapakah volume akhir itulah. Ini adalah volume. This is initial volume. This is initial. V1 adalah initial volume. Initial volume that is 10 cm3 lah. Okay. V2 adalah final volume. Final volume
selepas kita tambahkan air. Yang ni kita tak tahu. So, jadi sekarang kena masukkan dalam formula ni. You have to find the V2. V2 is equal to M1. V1 dividekan dengan M2. So, M1 initially kita ada 6 molar. Okay. V1 adalah 10. M2 selepas kita tambah air tu berapa concentration dia? Adalah 0.3 molar lah. So after you calculate ni kita ada 2. Yang ni kita ada 1 lah kan. Ni divide kan. Betul tak? So kita akan dapat berapa tu? 200. 200 kan. 200 cm3. Tapi ini adalah total volume V2. This is V2. Maksudnya ini adalah total total volume. Total volume lah. This is volume final. Volume final. Asalnya dia 10 cm je. 10 cm je. Okey. Sekejap Asalnya dia asalnya dia adalah 10 cm je. Okey, yang ni 6 molar 10 cm. Okey. Selepas volume dia menjadi, selepas ditambahkan, dia jadi 0.3 molar 200 cm3. Yang ni adalah jumlah volume akhir yang kita dapat. Tapi dalam soalan cuba kita tengok, dia nak volume of water added. Maksudnya berapa air perlu ditambahkan tu? Kena tolak. Kena tolak lah kan, betul tak? Sebab total volume dia adalah 200 cm3. Asalnya kita sudah ada 10. Betul? Kan? Jadi sekarang, jadi volume of water added tu adalah 200 minus 10. So kita tambah 190 cm3. 190 cm3 lah ya. Air yang perlu ditambahkan. Salin. Okay, dah ke? Dah, madam. Sudah, madam. Okay, kita tengok yang ni pula. Number 13 pula lah ya. Okay, number 13. Oh, senang yang ni. Yang ni budak-budak baru lahir pun boleh jawab soalan ni kan. Budak-budak 2 bulan boleh jawab soalan ni kan. Lahir-lahir tengok, wah senang soalan ni. Okay, determine the relative molecular mass. Magnesium berapa? Magnesium 24.3 plus dengan okay, kita ada nitrogen 14 plus 3 times 16. Betul? Darab 2 lah. So dalam ni kita ada berapa? 30, ni 40, 48, 40. This is 40, 14 plus dengan 48 Betul lah. Darab 2 lah. Itu. Betul kan? Tambah dengan 24.3. Dapat apa? Fikir dah. Answer is? 148.3. 148.3 lah. Macam tu. Boleh ha? Tu, senang je tu. Habislah soalan objektif. Ya. Lahir-lahir dah magnesium nitrate. Apa dia? Lahir-lahir dah tahu dah magnesium nitrate. Sajalah buat ayat melampau kan. Musik you all lah tu kan. Dia tahu dah, magnesium nitrate ini memang maknya bapak dia semua orang kimia kan.
Masa mengandung. Yang pertama, magnesium nitrate. Okay. Okay, boleh ha? Ada masalah tak ni? Apa-apa nak tanya ke? Tak ada ya? Okay. So, habislah. Tak ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada, madam. Okay. Ya. Kalau tak ada, pasal UPS tu nanti reminder saya akan hantar lain ya. Saya akan hantar balik dekat kamu. Kamu baca balik lah ya. Prepare lah siap-siap nanti. Apa namanya tu? Kamu punya alat tulis, calculator, lepas tu predict table kan. Mana tahu soalan kot dia tanya kat situ, kamu tak payah nak buka nak cari apa benda semua kan. Susah. Lepas tu jangan lupa screenshot jawapan tu. In case apa-apa saya tak jumpa markah ke ataupun orang yang uruskan benda tu tak jumpa markah, at least kamu dah tahulah kamu punya markah berapa. Ya, kita tak tahu tiba-tiba next week macam mana ke dia ambil yang trial ni. Kita tak tahu juga kan benda ni kan. Macam tu lah. Ada apa-apa nak tanya lagi tak? Ada apa-apa nak tanya ke? Ada apa-apa nak bincang? Tak ada, madam. Tak ada ya? Okay, kalau tak ada, kita berhenti sampai sinilah. Ya? Okay. So, Assalamualaikum semua. Bye. Thank you, madam. Salam. Thank you, madam. 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 Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye. Bye. Pulak Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Assalamualaikum. Salam. Bye. Bye.